Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bertemu kita dalam kelas fiqh tahun 2 di Sekolah Kafa Mambaul Ulum semua. Alhamdulillah. Pada minggu lepas kita belajar tentang cara-cara mandi wajib. Okey, sebelum kita mulakan kelas, hendaklah kita membaca doa supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita ulang balik cara-cara mandi wajib. Okey, cara-cara mandi wajib yang pertama, hilangkan najis pada badan. Okey, hilangkan najis pada badan. Kalau ada najis, hilangkan najis. Tahi, hilangkan tahi. Darah, hilangkan darah. Nanah, hilangkan nanah. Darah haid, hilangkan darah haid. Darah nifas, hilangkan darah nifas. Air mani, hilangkan air mani. Okay, lepas kita kedua, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas kita hilangkan najis, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita faham semua? Okey, ketiga, membasuh kemaluan. Lepas kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita membasuh kemaluan. Kalau kemaluan kita ada kotor, air mani ataupun darah, bersih sebersih-bersihnya. Kita basuh kemaluan. Walaupun tidak ada najis ataupun apa-apa, kena basuh juga. Okey, lepas kita hilangkan najis, kita baca bismillah, kita basuh kemaluan kita. Walaupun sama ada najis ke tak ada najis, kita tetap kena basuh juga. Keempat, membasuh tangan 3 kali. Okay, lepas kita membasuh kemaluan, kita basuh tangan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Macam kita sebelum ambil uduk lah. Kita basuh. Kelima, berwuduk. Kelima, kita berwuduk. Bermula daripada basuh muka hinggalah basuh kaki. Ambil yang wajib je. Okey, sebab tahu tak rukun-rukun wuduk tu apa? Yang pertama apa? Basuh muka. Yang kedua, basuh kedua tangan, tapak tangan. Tangan. Basuh kedua tangan hingga ke siku. Kiri kanan. Ketiga, basuh kepala, menyapu kepala. Keempat, menyapu rambut. Kepala. Keempat, membasuh rambut. Keempat, membasuh menyapu rambut. Kelima, membasuh kaki. Okey. Yang ambil wajib je. Kumur sunat. Abas telinga sunat. Okey, lepas kita ambil uduk, apa kita buat? Niat mandi wajib. Lepas kita beruduk, kita niat mandi wajib. Okey, apa niat mandi wajib? Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Okey, cuba tengok. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Lepas kita berniat, yang ketujuh, membasuh kepala dengan air 3 kali dan menyelati rambut. Okey, basuh air sebanyak kepala dengan air 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kita menyelati rambut. Kita pastikan rambut kita tu pastikan masuk dalam. Lebih lagi kalau adik perempuan ataupun adik lelaki yang rambut panjang. Pasti jangan macam ni je. Macam ni. Kena macam ni. Pastikan masuk dalam. Semua rambut kena. Pastikan air semua kena.
pastikan rambut kamu tu kena air. Kalau perempuan tu rambut panjang sangat, kena bersihkan semua juga. Ke-8, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Basuh kanan dulu, basuh sebelah kiri. Ke-9, meratakan air sehingga sampai ke seluruh anggota badan. Okey, basuh air sampai ke seluruh anggota badan. Ke-10, membaca doa. Seperti doa ambil wudu. Okey, hari ini kita akan belajar 3 sahaja jenis-jenis mandi wajib. Okey, yang pertama. Okey. Jenis-jenis mandi wajib. Jenis-jenis mandi wajib. Jenis-jenis mandi sunat. Kita akan tajuk baru, tajuk terakhir, mandi sunat. Okey, yang pertama. Jenis-jenis mandi sunat. Yang pertama, mandi sunat hari raya. Okey, mandi sunat hari raya ni berlaku 2 kali. Ini mandi sunat. Sunat ni kamu buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Tak apa, tak buat pun tak apa. Okey, mandi. Contohnya yang pertama kita mandi sunat hari raya. Okey, kamu ingat macam biasa saja aku mandi hari raya Aidilfitri kerana Allah Taala. Okey, itu sunat hari raya. Kalau sunat hari raya Aidil Adha saja aku mandi sunat hari raya Aidil Adha kerana Allah Taala. Senang je. Okay, cara dia sama juga dengan cara mandi wajib. Cuma niat dia berbeza. Yang pertama kena niat. Yang pertama kena hilangkan najis. Yang kedua kena niat. Yang ketiga kena sapu air ke seluruh anggota badan. Cuma bezanya niat. Ini antara jenis mandi sunat. Okay, mandi sunat hari raya. Okay, mandi sunat hari raya ni ada 2. Hari raya sunat, mandi hari raya sunat Aidil Adha dan mandi hari sunat hari raya Aidilfitri. 2 kali kita buat. Yang boleh faham Okey. Baiklah itu macam mana korban okey. Pastikan siapa yang dapat korban tu alhamdulillah siapa yang ada duit lebih bagi orang fakir miskin. Kamu akan dapat pahala insya-Allah. Sebelum kamu mandi, sebelum kamu semayang hari raya, solat hari raya tu, kamu boleh mandi sunat. Boleh mandi. Saja aku mandi kerana Allah Taala. Saya aku mandi sunat hari raya Aidilfitri kerana Allah Taala. Yang pertama jenis mandi sunat yang pertama apa dia? Mandi sunat hari raya Aidil Adha dan Aidilfitri. Yang kedua, mandi sunat gerhana. Okey. Kalau kamu tengok malam ataupun siang bentuk bulan ataupun matahari ada hitam tu. Kalau ada hitam-hitam ni macam matahari kan. Tiba pagi tu dia macam ada benda halang hitam. Cahaya dia dihalang oleh benda hitam. Itu gerhana. Ketika berlaku gerhana tu kita disunatkan sebelum solat sunat gerhana matahari kita disunatkan mandi. Okey, nak tahu gerhana tu apa? Gerhana ni benda cahaya matahari tu dihalang oleh benda gelap. Gerhana bulan dia ada 2 gerhana. Yang pertama gerhana matahari, yang kedua gerhana bulan. Okey, gerhana matahari ni berlaku pada waktu pagilah. Apabila matahari pagi tu dihalang oleh satu cahaya. Dihalang oleh benda lah. Jadi tutup sikit. Jadi gelap. Sekejap je. Sekitar 30 minit. Okey. Yang kedua gerhana bulan. Sampai bulan tu dihalang oleh cahaya. Gerhana bulan tengok. Ada yang bentuk sabit. Bulan tu tak penuh lah. Dia hilang cahaya separuh. Ni macam contoh gambar ni. Itu solat. Waktu berlaku benda tu boleh mandi. Mandi apa? Mandi sunat gerhana. Sahaja aku mandi sunat gerhana kerana Allah Ta'ala. Macam biasalah. Yang ketiga,
mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Okay, sebelum kamu masuk Mekah Madinah, kamu kena mandi. Kena mandi. Sebab apa? Sebab Mekah dan Madinah adalah tempat yang mulia. Kita tak boleh anggap Mekah dan Madinah macam rumah kita atau masjid-masjid yang lain. Mekah Madinah lebih mulia. Jadi kita boleh sunat mandi, dibolehkan sunat mandi. Nak menghormati Mekah dan Madinah. Ini antara mandi-mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Okay, jadi kerja rumahnya ialah kamu kena hafal jenis-jenis mandi wajib 3 ni. Antara mandi sunat hari raya, mandi sunat gerhana dan mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Hafal dalam rakaman. Okey. Okey, itu je. Okey, dah ada beberapa soalan tambahan lah. Itu contohnya Ustaz tanya. Yang pertama apa? Okay, mandi sunat hari raya terbagi kepada 2. Apa dia? Mandi sunat hari raya Adil Adha, mandi sunat hari raya Adil Fitri. Okey, 2 jawapan dia. Soalan. Okey, yang kedua. Okey, mandi sunat gerhana terbagi pada 2. Mandi sunat gerhana bulan dan mandi sunat gerhana matahari. Okey, mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Okey, kalau ada soalan, kenapa kita kena mandi masuk Mekah dan Madinah? Boleh mandi, kena mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Sebab nak menghormati Mekah dan Madinah. Ni ada soalan. Kamu kena beritahu Ustaz. Okey lah, tambahan. Okey, nak mandi macam mana? Sama seperti mandi wajib, cuma niat beza. Okey, kalau contoh kalau mandi sunat hari raya, saja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Taala. Saja aku mandi sunat gerhana kerana Allah Taala. Saja aku mandi sunat masuk Mekah Madinah kerana Allah Taala. Cakap dalam bahasa Melayu je. Okey, boleh? Okey, itu saja telah kita pada hari ini insya-Allah. Lepas kita akan Google Meet insya-Allah. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.